aktiviti kelas kan, sebahagiannya saya ada ambil untuk markah leadership lah. Tapi memandangkan aktiviti hari tu banyak tersangkut due to kelas-kelas saya tertangguh. Jadi saya tak boleh nak bagi semua peluang peranan leader tu dalam kelas lah. Jadinya mungkin unfair untuk sebahagian. Jadinya saya akan ambil kira dalam ni lah, dalam assignment ni. Yang mana saya akan buat sesi interview nanti. Memang tak dapat ke masuk. Tu dah lepas tu 101. Yang mana masuk guna akaun UTHM, akaun siswa saya rasa boleh masuk. Lebih daripada 100 ni. Okey, berbalik pada cerita tadi. Kat sini kenapa perlunya saya assignment ni, sebab kita akan cover 3 lagi CLO kita, iaitu CLO 2 berkaitan dengan environment and sustainability, CLO 3 leadership, dan CLO 4 adalah communication skill. Yang mana dalam assignment ni saya akan ambil kira written and verbal lah. Okay, yang mana awak akan contribute kepada report dan juga video presentation. Simple je. And then sustainability based on apa yang you jawab dalam report tu lah. Okay. Tak faham, tak perlu habis taklimat ni lah. Nak tanya kat mana-mana boleh stop saya. Okay. Okay, madam. Alright. So, first saya nak introduce yang this one. Okay, untuk report and presentation, dia akan cover CLO 2 and CLO 3, iaitu content report tu saya akan ambil markah ni lah, CLO 2 environment. Tapi cara penulisan dia akan cover dekat CLO 4. Okay. So macam mana nak tulis case study report? Okay, you boleh direct lah kepadanya. Saya ambil daripada universiti luar ni, Universiti South Wales. Tengoklah universiti ni. So dia ada beberapa cara-cara teknik writing lah. So salah satunya ada case study punya report. So okay, ini biasalah format. Okay. Dan report must have standard front cover provide by the lecturer. So saya ada provide cover report kat sini. Cover and so please write betul-betul lah tajuknya apa. Okay, tajuk saya bagi awak pilih tajuk tajuk case study based on apa awak punya report ni lah. Okay, berbalik pada atas ni lagi. Okay. So next is video presentation. So apa yang awak reportkan, so itu jugalah apa yang awak akan present. Okay. Present 15 minutes lah, not more than 20. 15 minutes is very optimum. Lagi satu YouTube kan 10 hingga 15 lah saya. You kena pandai squeeze dia punya report tu, you punya presentation. And then interview session. Ni nanti kita akan bincang lah bila you prefer untuk di interview. Okay. Okay, next actually saya memang highlight kat sini 30 Jun, which is 2 hari lagi. Just nak ambil week 14 ni. 14 lecture week lah. Lecture week 14. Bagaimanapun ini untuk dokumen lah, sebab
Faham Saya tak nak includekan minggu ulang kaji lah kalau boleh. Tapi ini untuk dokumen lah macam saya cakap tadi. Cuma untuk yang sebenar saya allow lah sampai next week. Selasa depan. 5th. Okay. Seminggu lagi. 5th Julai. Okay. Okay, report you prefer, sebab saya ingat kalau once you hantar sekali terus interview. Tapi if interview session tu untuk satu kumpulan dalam 5 minit, 5 ke 7 minit, saya belum kira-kira lagi berapa dia punya jam yang diperlukan. So total group, kalau tengok kat author, semua dah buka author belum? Dekat author, okay. Cuma untuk kelas Puan Nabiah, mungkin Puan Nabiah akan buat nantilah. Duplicate je saya punya ni. Okay, contoh kat sini group study. Sekejap saya buka semua kat sini Group activity, ini saya punya page lah. So untuk awak akan nampak satulah setiap section punya ni. Sekejap Okay. So setiap kumpulan saya dah buka ni. So saya nampak dah ada yang isi. So macam inilah agihan setiap kumpulan ada 4 hingga 5 orang. Okay. So total group 1, 2, 3, 4, 6 tu. Macam nanti you isi dulu ni kawan-kawan yang terlibat dalam kumpulan you all lah. Tu bebas, tapi itu je lah. Saya dah memang kira betul-betul ada yang dapat 5 orang dalam satu kumpulan, ada yang 4 orang. Make sure you walaupun tak kenal tapi untuk tugasan ni tolong berkenalan lah betul-betul. Okay. So apa yang kita nak buat sebenarnya? Okay, study pasal apa ni? Okay, kat sini adalah best practice best environment management practice report berkaitan dengan electrical equipment. So bila you buka ni, dia banyak. Saya ada yang buka. Okay. This is regulation. Bukanlah regulation, just a guideline. Okay. So you start dekat page 12. Okay, you boleh baca lah di atas tu. Tapi apa yang dia cakap pasal page 12 ni. So, dia kata role and purpose of this document intended to support the environment improvement effort of all companies in EEE. So, ini dia buat untuk Europe Europe. Tapi kita anggaplah kita ni sebahagian daripada mereka lah, ataupun mungkin kat sini ada juga, saya tak jumpa dia dokumen tu. Jadi saya gunakan yang Europe punya. Company from this sector can use this document to identify the most relevant areas for action. Find details information on best practice to address the main environment aspect as well as company level environment performance. Okay, you boleh assume yang company you adalah company EE
Tapi dalam bahagian apa? Contoh, you produce chip ke kan, ataupun mainboard ke, ataupun processor ke, ataupun you decide. And then apa yang you nak cari? How to use this document? This document not conceived to read from beginning to end. Okay, you boleh baca lah. Different will be, macam ni, different part of the document will be of interest and will apply to different professional and at different stage. Okay, contoh, katalah kat sini, boleh tengok topik. So mungkin you akan, mungkin company you terlibat dekat bahagian macam ni, processing, soldering. You boleh je, walaupun mungkin company you buat pasal apa? Kasih contoh seorang. Pasal apa you nak ambil tahu? Kalau nak buat handphone pun jarang dia akan from apa tu, setiap satu komponen tu dibuat dalam satu company, tak semua electronic part dia akan assemble kat tempat lain. So all the different komponen dekat tempat lain. So kat mana? So katalah company you memang produce ataupun assembles end product. So apa yang menjadi dia punya main issue dia? Increasing the content of recycled plastic in EEE. Mungkin sebab semua barang-barang elektronik ada plastik. So macam mana you nak recycle all this material ke, ataupun wire sahaja ke, you boleh carilah, okay, dekat mana-mana part. So kat sini you just highlight balik. Mungkin ada yang terlibat dengan motor elektrik kan, komponen dia sangat berat, so you boleh baca lah. Best practice tu maksudnya you baca, kat sini okay, make sure you baca dulu dan baru fikir apa sebenarnya you nak dapat. Jangan terlampau fokus nak settlekan dokumen tu, you just skip. Okay, saya nak you faham apa dokumen ni. Bila dah tahu, sebenarnya report ni sangat simple je. You just terangkan balik je company you punya guideline, you highlight semula. Untuk okay, company kita kena gini-gini, okay, memandangkan kita kena sustainable all this equipment apa semua, ataupun material yang mana boleh you identify as a recyclable. So kat mana you nak ni, ataupun ada yang hazardous, ataupun ada yang chemical yang bahaya. So macam mana you nak buang? So you boleh baca kat sini. Baca kat mana yang boleh inilah, you boleh relate kan. Tapi you kena ada story lah. Guideline yang macam mana case study tu ada dekat topik atas tadi. Okay. So berbalik pada ni, this document. Okay, dia kata given to you as a professional who is willing to improve the environment performance of your organisation and seek reliable and proven information, you need to identify the most relevant area for action of your choice. Sebab itulah, apa yang you nak buat dengan dokumen ni, apa yang you nak improvekan. You imagine situation lah, you create this situation of your company yang buat produk apa, so apa yang you nak improvekan, macam tu. Faham tak? Jadi must relate to selection entry. Okay, entry ni maksudnya you kena pasti dulu you kerja as a apa dekat company you. So mungkin company tu buat
hard disk. Sekarang dah tak ada hard disk. Mungkin hard disk yang last time hard disk optical kan, sekarang dah semua yang apa tu, SD punya. Okay, so apa, you kalau tengok this document, you boleh identify macam sebenarnya environment yang impact environment adalah banyak dekat bahagian manufacturing. Walaupun kita nampak sebenarnya macam transport tu katalah dia tak berapa nak green kan, sebab dia involve ialah transport yang pakai bahan api, contribute asap semua. Tapi kalau you tengok dia punya dokumen, this document dia sebenarnya contribute sangat-sangat kecil impact kepada environment. So impact yang paling luas apa? So kalau company you kerja tu elektronik, so apa bahan utama dalam company tu gunakan? Material apa? Silicon. What is silicon? And then macam mana you nak buat all this circuit punya yelah apa fungsi semua tu kan, dia punya connectivity pakai apa, material apa. Ataupun even company tu buat wire cable je. So apa all this bahan yang bagi impact semula kepada alam sekitar dan you nak improvekan you punya environment. So practice tu macam mana? Okay, boleh. Adakah gunakan balik semua recycle material? So dalam pada you benda ni, task ni dah ada, ini je, nombor 3 ni je dia punya task. Merujuk kepada all this document. Lepas tu you nak faham, so ada secret guideline lah, checklist ni. Apa sebenarnya you nak buat ni? So sesama kawan discuss ni. So ini boleh jadi as you punya appendix lah nanti you masukkan. Okay. You menjawab ni and then you elaborate balik dalam you punya full report. Okay, that's it. Okay, so yang ini akan reflect direct kepada you punya markah CLO CLO apa? CLO 3 communication. Okay, CLO 4. Communication CLO 4 CLO 4 kenapa PLO 3? Alamak, silap ni. PLO 10 sebenarnya. Okay, sorry. PLO 4 communication. Okay. So 2 ni you buat elok-elok, so akan dapat 10 markah. 10 markah total. Kena ada guideline. You boleh tahu sebenarnya apa environment yang saya akan ukur. Okay, based on this rubric. Okay. Content dalam report tu kalau menjawab direct kepada ni lagi senang lah. Faham tak? Dia banyak cross map ni. Macam itulah. Dia kaedah pembelajaran sekarang ni. Semua benda dia nak mapping. Macam ni lah. Dia tak direct. So last berkaitan leadership. Ini yang akan ditanya waktu sesi interview. Yang reflect balik sepanjang you buat dalam kumpulan. So waktu interview nanti saya akan tanya seorang-seorang lah. Each of you. So macam mana you handle
tugasan ni. So ada nak tanya? Semua senyap? Ada tak ada? Tak ada ni? Ada madam, tak ada tanya apa-apa. Tak ada, madam. Faham Nak tengok berapa orang yang dah masuk dalam ini section 1. So seminggu hari Selasa depan hantar? Boleh? Boleh madam. InsyaAllah, madam. Boleh, madam. Okey, boleh ni. Okey, yang mana dah cukup orang, dia akan jadi warna hijau. So kalau in case apa, you boleh buat hantar juga yang ni lah dekat dalam sekejap macam mana nak hantar. Okay. So backupnya you hantar dekat sini lah add file ni. Ya ke? Saya tak tahu awak punya author macam mana. Tapi saya rasa nanti you ada submission punya ni kan. Macam folder kan. You hantar you punya bahan kat situ lah. So saya nak juga hard copy lah kalau ada hard copy untuk waktu access interview nanti. Okay. Faham Sebab saya tahu you all sekarang ni tengah dengan FYP. So jangan ini lepas daripada ni dah habis test kan. So concentrate ni buat 2-3 hari dah. Okay, make sure waktu video presentation adalah video yang ikut dia punya turutan macam dekat report. Melibatkan semua orang lah. Okay. Mungkin presentation dalam bentuk discussion ke apa, saya tak kisah. Ataupun forum ke boleh. Tak semestinya yang macam lecturing lah. Okay. Itu sahaja. So walaupun saya sebut 14 ni esok kalau hari by Thursday kalau you all boleh siap lagi bagus lah kan. Ataupun over this weekend tak kisah. Cumanya dalam dekat autumn mungkin akan saya tak pasti dia merah je kot. Dia tak akan block lah kalau you hantar lambat. Okay. Tak apa, saya memang akan kasih sampai minggu depan. Okay, section berapa? 5-6 okey tak? Ada tak? 5-6? Hello? Okey madam, okey. Okey, madam. Okay, kalau tak ada, saya stop sini lah. Okay. Tak ada apa nak tanya cukup sebab kelas dah habis dah ni. Kelas saya lah. Okay, itu saja. Terima kasih lah. Good night. Thank you, madam. Okay. Thank you, madam. Sama. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you. Thank you, madam. Thank you, Thank you, madam. Thank you.